Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Hutang dusuki. Itu kita cerita hutang harakahan. Hari ini hutang dusuki. Dusuki tak bayar habis lagi hutang dia, tuan-tuan. Kita tengok. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini 2005 tolak rayuan dusuki. Isu saya Hotel Tabung Haji terbukti di dua mahkamah satu fitnah. Thank you Peguam. Okay. Dusuki sampai sekarang belum bayar 23,000 kata Dr. Mujahid 4 hari lepas. Senator Dr. Mujahid mendakwa bahawa bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Rani masih belum membayar kos 23,000 yang diarahkan kepadanya. Kan belum lagi dibayar. Menurut catatan Facebook, Mujahid memberitahu Dusuki gagal memenuhi arahan mahkamah dan sesudah itu beliau telah mengarahkan peguamnya mengeluarkan satu notis air kepada Dusuki untuk menuntut beliau membuat bayaran tersebut dalam tempoh 14 hari. Merujuk kepada kes saya dan Dusuki Rani di Mahkamah Session, Mahkamah Putrajaya telah memerintahkan Dusuki membayar kos kepada saya berjumlah 23,000. Sehingga hari ini, iaitu 4 hari lepas, Dusuki masih gagal atau dan cuai untuk membayar kos tersebut. Oleh itu, peguam saya dan hari ini telah mengeluarkan satu notis akhir kepada Dusuki untuk menuntut beliau membuat bayaran tersebut dalam tempoh 14 hari. Mujahid menambah, sekiranya Dusuki gagal, beliau tidak teragak-agak akan meneruskan tindakan seterusnya iaitu pelaksanaan termasuk dan tidak terhad kepada tindakan red penyitaan dan penjualan, garnishi dan apa juga tindakan pelaksanaan difikirkan sesuai. Pada 6 September lalu, Dusuki berdepan saman fitnah berjumlah 1 juta setelah didakwa mengeluarkan kenyataan bahawa fitnah terhadap Mujahid. Mujahid berkata tindakan undang-undang itu diambil setelah bekas pimpinan Dewan Ulama berkenaan terus mengeluarkan fitnah terhadapnya. Katanya kenyataan fitnah ini dikeluarkan susulan kekalahan Dusuki dalam saman terhadapnya sebelum ini. Okay. Untuk siapa yang tak familiar dengan kes ni, dia macam ni. Oh, cerita dia macam ni, tuan-tuan. Nak cerita tabung haji. Ni cerita kes tabung haji. Dusuki, malah aku nak panggil Ustaz. Dusuki dahulu telah memfitnah Mujahid, Ustaz Mujahid. Mujahid Usrawa, Dr. Mujahid Usrawa. Beliau telah memfitnah dengan mengatakan bahawa aset tabung haji sewaktu Ustaz Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama telah dijual kepada orang bukan Islam. Itu fitnah dia. Itu fitnah yang dilemparkan oleh Dusuki kepada Mujahid. Dan fitnah itu disambut. Masa itu memang dijual lah. Memang, dan itu antara sebab kenapa saya buat live pada waktu itu. Itu antara sebab utama kenapa saya buat live. Saya nak bela Dr. Mujahid pasal isu tabung haji. Itu antara sebab awal 2019. Now, kemudian bila dah habis kerajaan semua, kerajaan pun jatuh, Mujahid tak sama lagi. Ni. Dr. Mujahid kemudian dia keluar satu kenyataan di Facebook. Dia kata kerana kenyataan fitnah daripada seorang ustaz, ramai ribuan, mungkin jutaan orang yang percaya kepada fitnah tersebut. Kan? Lebih kurang macam itulah ayat dia bunyi. Dusuki tak puas hati. Dalam statement tersebut, Dusuki saman Mujahid. Dusuki saman Dr. Mujahid berkenaan dengan statement yang dibuat dalam Twitter lah saya. Dia buat dalam Twitter, dia tak puas hati, dia saman. So, bila dia saman, dalam saman tersebut, ditimbulkan persoalan menjual aset kepada orang bukan Islam. Tabung haji punya aset. Soalan itu dikemukakan kepada Dusuki. Bolehkah anda membuktikan bahawa ada penjualan aset kepada orang bukan Islam oleh tabung haji? Dusuki kata dia tak boleh nak buktikan. Jadi disebabkan oleh itu, maka kenyataan Mujahid itu dianggap bukan fitnah. Kenyataan itu dianggap sebagai satu kenyataan fair statement, maka saman Dusuki kepada Mujahid itu kalah. Maka diarahkanlah dia membayar 23,000 kos kepada Dr. Mujahid. Habislah sepatutnya cerita tu kat situ, betul tak? Sepatutnya cerita tu habislah. Dah kira Dr. Mujahid pun kata terbukti bahawa yang dinyatakan oleh Dusuki tentang penjualan aset itu adalah fitnah. Nah, sepatutnya habis. Sepatutnya Dusuki tutup mulut, tak payah cakap apa-apa. Tetapi Bing PAS, dah jadi orang PAS ni, dia tak nak kalah, tuan-tuan. Sebab dia dah menyabur fitnah depan pengikut dia. Pengikut dia terkesima dan terkedu. Alamak, ustaz aku fitnah. So, dia nak kena cover fitnah dia. So, dia berceramah. Bila dia ceramah, dia kata Mujahid tipu.
Dia kata Mujahid telah menipu dalam kes proceeding tersebut, dia tak kalah, bla 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 bla. Mujahid, okey, kalau itu yang kamu nak, aku saman kamu. So Mujahid saman RM1 juta dalam proses. Kan? Mujahid saman RM1 juta dalam proses. Cerita Mujahid saman ni tuan-tuan. Ni dia cerita dia. Masa dia keluarkan kenyataan tersebut, lawyer saya kan, kawan saya melengkap lawyer saya, Faizal Rahman, mesej, "Is, kau kena bagi tahu dengan Dr. Mujahid ni. Dia dah keluar kenyataan ni, kau kena bagi tahu dengan Dr. Mujahid, jangan tak saman. Kalau dia tak nak saman, biar aku tolong dia." Dia kata macam tu. So saya mesej Dr. Mujahid, "Doktor, make sure doktor saman. Kalau lawyer doktor kata tak boleh saman, saya ada lawyer yang boleh tolong doktor untuk saman dia." Kemudian tak apa Syekh, dia kata, nanti saya dapatkan pendapat lawyer saya dulu. Bincang, dia kata, "It's worthy, saya saman." Alhamdulillah. Teruskan saman doktor. Teruskan saman pemfitnah ini. Dan tuan-tuan, at least kalau dia saman, belum tentu terhapus dosa dia. Yang menyebarkan tu macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan yang menyebarkan ini bagaimana? Yang tuan-tuan ni tak adalah. Ada yang mungkin telah menyebarkan, telah membuat fitnah kepada Dr. Mujahid macam mana? Tuan-tuan tak takut ke dosa fitnah dia tuan-tuan? Tak apa. Kita cerita lagi. So, kenyataan tersebut telah membawa kepada saman yang dikemukakan oleh Dr. Mujahid terhadap Dusuki. Nah, itu cerita yang kedua. Cerita pertama tadi, yang saman sebelum ini, yang dia kalah tu pun tak berjaya nak didedahkan. Tak berjaya nak dibayar, bukan didedahkan. Tak berjaya nak dibayar. Jadi, itulah dia orang PAS dah. Jadi kita terfikir kan, apa level PAS ni? Level PAS macam ni kan? Level, apa orang kata? Level pemerintah PAS yang sebegini. Macam mana agaknya kalau dia nak memerintah negara, kan? Bagaimana agaknya kalau sebenarnya mereka dah pernah perintah negara pun. Dia pernah perintah negara dan negara telah gagal sewaktu dia perintah oleh mereka. Korang tak percaya? Betul kan? PAS memerintah pada 33 bulan itu kan? Betul tak? Bukan PAS memerintah ke 33 bulan itu? Oh, tapi dia tak jadi Perdana Menteri. Doesn't matter lah. Kan? Pada waktu itu boleh je kalau korang nak tarik apa orang kata, tarik sokongan. Kalau sekiranya kerajaan tak ikut apa korang nak. Kan?